Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Muhammad Suami Wan Ibrahim daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru. Kita berjumpa lagi. Apa khabar anak-anak calon SPM tahun 2020? 10 hari bulan 3 nanti anak-anak insya-Allah akan duduki kertas matematik tambahan untuk SPM tahun 2020. Anak-anak yang saya hormati sekalian, pada petang ini saya bercadang untuk membincang dalam video pendek saya ini, saya akan bincangkan salah satu tajuk yang agak panjang iaitu pembezaan. Baik, untuk kali ini saya akan bincangkan dalam tajuk pembezaan ini adalah garis tangen dan juga garis normal yang dibincangkan di bawah tajuk pembezaan. Semoga perbincangan ringkas saya ini membantu anak-anak calon-calon SPM tahun 2020 insya-Allah. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, kita mulakan dengan apakah itu DYDX. Okey, apakah itu DYDX? DYDX merupakan fungsi kecerunan. DYDX juga dikenali sebagai fungsi kecerunan. Dan DYDX juga merupakan kecerunan bagi suatu lengkung. Okey, kecerunan bagi suatu lengkung diwakilkan oleh DYDX. Dan DYDX juga merupakan kecerunan bagi garis tangen kepada lengkung pada titik yang tertentu. Okey, DYDX juga kecerunan garis tangen. Baik, jelas DYDX adalah fungsi kecerunan, DYDX adalah kecerunan suatu lengkung, DYDX juga adalah kecerunan bagi suatu garis tangen pada titik tertentu. Baik, untuk kita lebih jelas, di dalam tajuk ini, tajuk pendek ini saya akan bincangkan apa itu fungsi kecerunan, kecerunan garis tangen, kecerunan garis normal, persamaan bagi suatu garis tangen dan juga persamaan bagi suatu garis normal. Baik, kita andaikan kita ada satu lengkung yang anak-anak belajar lengkung ini di bawah tajuk persamaan dan juga fungsi kuadratik. Lengkung ini adalah suatu lengkung Y dalam sebutan X. Macam contohnya Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3X dan sebagainya. So, Y dalam sebutan X, kita ada suatu lengkung. Baik, kecerunan bagi lengkung ini diwakili oleh DYDX. Tadi kita bincang. Baik, saya andaikan lengkung kita ini persamaan dia katakan adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Baik, lengkung saya persamaan dia adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Baik, bila kita lakukan proses pembezaan iaitu DYDX, okey, kita akan dapat 2X tambah 2. Okey, kita akan dapat 2X tambah 2. Nah, anak-anak, 2X tambah 2 inilah dipanggil sebagai fungsi kecerunan. Okey, apakah fungsi kecerunan bagi lengkung ini? 2X tambah 2 iaitu DYDX. Okey, kecerunan lengkung pada mana-mana titik. Okey, katakan saya andaikan titik ini adalah titik A. Titik ini adalah titik B, saya ada titik B, saya ada titik C dan seterusnya. Kecerunan lengkung pada mana-mana titik diwakili oleh DYDX atau dalam kes kita diwakili oleh 2X tambah 2. Okey, anak-anak, 2X tambah 2. Saya boleh lukis satu garis tangen yang sentuh lengkung. Katakan saya lukis suatu garis tangen yang sentuh lengkung pada titik A. Pada titik A, maka kecerunan garis tangen pada titik A juga adalah 2X tambah 2. Begitu juga titik B dan titik C, kecerunan garis tangen pada titik B dan pada titik C adalah 2X tambah 2. Cuma, kalaulah saya tahu koordinat bagi titik A. Katakan koordinat bagi titik A adalah 1 tambah 2, 3, 3 tolak 1. Adalah 1, 2. Okey, koordinat bagi titik A adalah 1, 2. Maka kecerunan lengkung atau kecerunan garis tangen pada titik A sekarang adalah 2X tambah 2. X sekarang kita sudah boleh ganti dengan 1. Nampak tak? Koordinat pada titik A, X dia adalah 1. Maka kecerunan lengkung pada titik A atau kecerunan garis tangen pada titik A sekarang adalah 4. Apakah kecerunan lengkung pada titik B? Masih kita tak tahu. Masih dalam bentuk ungkapan, masih dalam bentuk fungsi iaitu 2X tambah 2. Okey, anak-anak. So, kalau saya tahu
kecerunan garis tangennya 4. Saya juga tahu bahawa garis tangen melalui titik A, garis tangen adalah garis lurus, maka saya dengan sendirinya, anak-anak juga, bolehlah kita cari persamaan bagi garis tangen menggunakan rumus yang kita belajar dalam tajuk koordinat geometri, sama ada y sama dengan mx tolak c atau y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. So, kita boleh cari sekarang persamaan garis tangen. Setakat ni kita dah dapat cari apa? Kita dah belajar cari kecerunan garis tangen. Kita juga dalam masa yang sama tadi kita dah bincang macam mana nak cari persamaan garis tangen. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, saya juga boleh lukis satu lagi garis lurus yang melalui A. Okey, garis lurus yang melalui A, tapi dia berserenjang dengan garis tangen. Okey, melalui A juga berserenjang dengan garis tangen. Garis ini kita panggil garis normal. Okey, anak-anak, dipanggil garis normal. Apa ciri dia? Apa properties dia? Garis normal ini dia berserenjang dengan garis tangen. Nah, kita dah tahu tadi bahawa kecerunan garis tangen adalah 4. dy dx-nya bernilai 4 pada titik A. Maka kecerunan garis normal sekarang adalah negatif 1/4. Anak-anak tolong ingat, kalau dua garis bersilang dan membentuk sudut 90 atau perpendicular to each other, berserenjang antara satu sama lain. Kalau kecerunan garis itu adalah M1, kecerunan pasangan dia adalah M2, maka M1 didarab dengan M2 nilai dia adalah negatif 1. Sebab itulah, bila kecerunan garis tangen adalah 4, maka kecerunan garis normal adalah negatif 1/4. Nah, untuk garis normal, kita tahu kecerunan. Berapa kecerunan dia tadi? Negatif 1/4. Kita juga tahu bahawa garis normal melalui titik A, 1, 2. Dengan sendirinya, anak-anak, kita akan dapat cari persamaan bagi garis normal. Di paparan ini saja, anak-anak, kita sudah ketahui apa itu fungsi kecerunan, apa itu kecerunan garis tangen, dan kita boleh cari kecerunan garis tangen, iaitu kita cari nilai dy dx dan kita substitute nilai x. Seterusnya kita boleh cari kecerunan garis normal. Sebab garis tangen dan garis normal tadi kita tahu kecerunan dan kita tahu dia lalu titik apa, maka kita boleh cari juga persamaan bagi garis tangen dan juga persamaan bagi garis normal. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, kita cuba lihat satu contoh soalan clone SPM. Kecerunan tangen kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 2 y sama dengan x kuasa 2 darab dengan 2 tambah px dx sama dengan negatif 2 ialah 7. So sebenarnya kita akan dapat di sini y kita, kalau saya expand saya dapat y sama dengan 2x kuasa 2 tambah px kuasa 3. Okey, itu adalah y saya. Dan kita tahu kecerunan tangen adalah dy dx. So, saya lakukan proses pembezaan. Saya akan dapat 4x tambah 3p x kuasa 2. Itu adalah hasil pembezaan. Okey, hasil pembezaan yang saya dapat. Okey. Baik. Apakah kecerunan tangen? Kecerunan tangen diberi sebagai 7. Maka dy dx kita adalah 7. Ketika x-nya, okey, berapa x-nya? Diberi bahawa x-nya adalah negatif 2. So, nilai x ni sekarang adalah negatif 2. So, anak-anak boleh kira lah sekarang bahawa 7 untuk kita kira p, 4 kali negatif 2, kita dapat negatif 8. Okey, negatif 2 didarab dari kuasa 2 dapat 4. 4 darab 3, kita dapat tambah 12p. Okey, maka kita dapatlah 12p sama dengan 15. Maka nilai p kita adalah, kita permudahkan, kita akan dapat 3 kali 5, 3 kali 4. Okey, P-nya adalah 5/4 atau 15/12. Tapi dalam bentuk fraction, kita kena tulis dalam jawapan yang paling simple, paling mudah. So, kita permudahkan, kita dapat P sama dengan 5/4. Apa yang diuji di sini? Dia nak uji anak-anak tahu atau tidak bahawa kecerunan tangen adalah dy dx. So, sekarang kita dapat dy dx. Kita ganti dy dx itu dengan
Nampak? Saya ganti dy dx tu dengan 7. Dalam masa yang sama, X diganti dengan negatif 2 kerana dia berlaku ketika X-nya sama dengan negatif 2. Baik, anak-anak, kita ke soalan yang seterusnya. Titik P 1 negatif 5 terletak pada lengkung. Soalan A, cari kecerunan tangen kepada lengkung pada titik P. Nah, kecerunan tangen adalah dy dx. Apakah dy dx kita? Ini untuk soalan A. Apakah dy dx? 6x tolak 8. Okey, itu adalah dy dx kita. Berlaku pada mana? Berlaku pada titik P. Dy dx adalah kecerunan tangen. Anak-anak, dy dx adalah kecerunan tangen. Berlaku pada titik P. X dia adalah 1. So, 6 tolak 8. So, kita dapat negatif 2. Itu untuk soalan A. Kecerunan tangen lengkung itu pada titik B. Pada titik P. Untuk soalan B, persamaan normal. Normal adalah satu garis lurus. Untuk kita tahu satu persamaan bagi satu garis lurus, yang pertamanya kita kena tahu kecerunan dia. Kecerunan tangen negatif 2, maka kecerunan normal adalah 1/2. Dan kita kena tahu juga garis normal ni lalu titik apa? Dia lalu titik P. Masalah dia sekarang, kita tak tahu koordinat bagi P. Okey, macam mana kita... Oh, maaf anak-anak. Kita dah tahu bahawa koordinat bagi P adalah 1, negatif 5 diberi situ, koordinat bagi P. Nah, sekarang kita boleh carilah persamaan bagi garis normal ni dengan menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Ingat, nak cari persamaan garis lurus, kita kena ada dua maklumat ni. Kecerunan garis tersebut dan titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sekarang jelas persamaan normal kepada lengkung itu di titik P. Bermaksud garis normal tadi melalui titik P. So, kita guna saja Y sama dengan MX tambah C. So, kita dapat negatif 5 sama dengan 1/2, 1 tambah C. Anak-anak kira, anak-anak akan dapat C sama dengan negatif 11/2. Maka persamaan normal kita adalah Y sama dengan 1/2X. Okey, Y sama dengan 1/2X tolak 11/2. Okey, itu adalah persamaan normal yang diminta. Ingat dy dx adalah kecerunan garis tangen. Dy dx adalah kecerunan garis tangen. Cuma apabila kita tahu kecerunan garis tangen, kita boleh tahu kecerunan garis normal. Kerana garis tangen dan garis normal bersilang membentuk sudut tegak atau berserenjang antara satu sama lain. Baik, soalan seterusnya anak-anak. Titik K terletak pada lengkung. Diberi bahawa kecerunan normal pada K adalah negatif 1/2. Cari koordinat K. Tugasan kita diminta cari koordinat K. Apa yang dia maklum? Diberi bahawa kecerunan normal pada K adalah negatif 1/2. Kecerunan normal negatif 1/2, maka kecerunan tangennya adalah 2. So, dy dx dia adalah 2. Sebab kecerunan normal negatif 1/2, maka kecerunan tangennya adalah 2. So, apakah dy dx kita? Dy dx kita adalah 2x tolak 3. Okey, 2x tolak 3. Okey, dy dx ni bernilai dia adalah 2. 2 sama dengan 2x tolak 6. Maka kita dapatlah X sama dengan 4. Okey, kita dapatlah X sama dengan 4. So, untuk koordinat K kita tadi, nilai X dia adalah 4. Sekarang kita hanya perlu cari nilai Y. Y sama dengan 4 tolak 3 kuasa 2. Sebab Y sama dengan X tolak 3 kuasa 2. Maka kita dapatlah Y dia adalah 1. So jawapan kita K, koordinat dia adalah 4, 1. Ingat anak-anak. Dy dx adalah kecerunan garis tangen. Yang dia bagi pada kita adalah kecerunan garis normal. Tapi ada hubungan antara kecerunan garis tangen dan garis normal. So, kalau kecerunan garis normalnya adalah negatif 1/2, maka dengan sendirinya kita tahu bahawa kecerunan garis tangen adalah 2. Maka dengan itu dy dx bernilai 2. Nampak sini. Saya dapat maklumat ni. Bahawa dy dx bernilai 2. Apakah dy dx? Ini dy dx. So, kita boleh tulislah
bahawa dy dx nilai dia adalah 2. Baik, kita pergi pada soalan yang seterusnya anak-anak. Saya rasa ni soalan terakhir yang dapat saya kongsi dengan anak-anak pada petang ini. Garis normal kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x pada titik K selari dengan garis lurus 2y tambah x tolak 1. So, apa maklumat yang kita dapat sebenarnya? Kita dapat bahawa kecerunan garis normal adalah sama dengan selari dengan kecerunan garis lurus tu. So, dari situ kecerunan garis lurus kita tahu bahawa negatif 1/2. So, 2y tambah x tolak 1 sama dengan kosong tu kecerunan dia adalah negatif 1/2. Kita tukar dia dulu kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Dari situ anak-anak boleh determine, boleh tentukan nilai kecerunan dia. So, kita tahu bahawa kecerunan normal adalah negatif 1/2. Soalan ni dia suruh cari persamaan garis normal. So, nak cari persamaan garis normal, kita kena tahu kecerunan. Apa kecerunan dia? Kecerunan dia adalah negatif 1/2. Kita kena tahu koordinat. Koordinat apa tu? Koordinat K. So, sekarang kita tak tahu lagi koordinat K-nya berapa. So, kita hanya perlu cari maklumat, iaitu kita perlu cari koordinat K. Macam mana nak cari koordinat K? Anak-anak, kalau kecerunan normal negatif 1/2, maka kecerunan tangennya adalah 2. Apakah kecerunan tangen? Dy dx. So, y dy dx adalah 2x tolak 4. Nilai ni lah sama dengan 2. Sebab ini adalah kecerunan tangen. Okey, sebab kecerunan normal negatif 1/2, maka kecerunan tangen adalah 2. So, 2x tolak 4 sama dengan 2. Maka kita dapat selesaikan, kita dapat kira nilai x. X adalah 3. So, untuk K kita ni nilai x dia adalah 3. So, kita perlu cari nilai y. So, macam mana nak kira nilai y? Y sama dengan, okey, kita selesaikan saja. 9 tolak 12, maka y-nya adalah negatif 3. Maka nilai di sini adalah negatif 3. Seterusnya, anak-anak guna je. Selesai guna y sama dengan mx tambah c. So, negatif 3 sama dengan m negatif 1/2. X dia adalah 3 tambah C. Untuk ini anak-anak akan boleh kira, anak-anak akan dapat C. Saya tulis hujung ni. C sama dengan negatif 3/2. Maka persamaan garis normal kita, Y sama dengan negatif 1/2 X C tolak 3/2. Nah, itu adalah persamaan garis normal kita. Okey, anak-anak ingat, dy dx adalah kecerunan garis tangen. Tapi bila mana kita tahu kecerunan garis tangen, kita boleh tentukan juga kecerunan garis normal. Boleh untuk cari persamaan garis tangen dan garis normal, atau secara umumnya untuk mencari persamaan garis lurus, kita kena tahu kecerunan dan kita kena tahu titik yang garis tadi lalui. Maka kita boleh guna y sama dengan mx tambah c. Okey, anak-anak. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, demikian perkongsian ringkas saya berkaitan dengan persamaan kecerunan garis tangen, kecerunan garis normal, persamaan garis tangen dan juga persamaan garis normal di bawah tajuk pembezaan. Saya akan terus lagi selepas ini dengan tajuk pembezaan juga. Mungkin saya akan bincang titik pusingan, maksimum dan juga minimum dalam video siri yang kedua nanti. Baik, saya doakan anak-anak berjaya, terus berusaha, jangan alpa, terus berusaha, insya-Allah kejayaan akan jadi milik anda anak-anak. Saya doakan, sentiasa doakan anak-anak semua akan memperoleh kejayaan yang cemerlang, insya-Allah. Baik, sekian anak-anak, terima kasih. Selamat belajar.